Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu di siri yang ke-32 dalam siri membincangkan secara ilmiah berkaitan dengan arkanus salah, yang rukun-rukun ibadah salah, yang mana kita dalam perbincangan di bahagian terakhir, walaupun dia apa kata orang Jawa, last but not least, gitu ya. Dia ni letak di penghujung, tapi bukan bermakna sedikit perbincangannya. Sebagaimana orang melihat Fatihah tu seolah-olah mudah, tapi panjang rupanya perbincangan dia, sampai 33 siri. Ini pun sekali lagi menyamai siri Fatihah. Kita berada di siri yang ke-32 pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita dalam perbincangan tertib, apabila kita memperkatakan tentang tertib, maknanya ia bermakna mengikut urutan, ya, mengikut urutan dia. Dan tertib ni juga dia berkaitan dengan persoalan adab, persoalan disiplin, yang sewajar dan sewajibnya dipatuhi, diikuti oleh yang mendirikan ibadah solat. Orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dituntut di dalam solat bermakna dia menyalahi tertib. Dan inilah yang sedang kita bincangkan. Sekiranya berlaku kita meninggalkan, ya, aspek-aspek penting di dalam masalah rukun, sunat aba'ud dan sunat hai'ah, yang mana pada siri yang lalu kita dah lihat bagaimana kadar lama berhenti selepas daripada salam, bagaimana kita nak masuk balik kadarnya. Dan kita juga dah berbincang mengenai kalaulah lebih daripada waktu itu, daripada peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berlaku ketika sembahyang fardu zuhur bersama dengan sahabat-sahabat, dan salah seorang daripada sahabat yang bernama Dzuliyadain itu, ya. Jadi maknanya kalau lebih daripada kadar waktu peristiwa yang ditegur oleh Dzuliyadain, mendapatkan kepastian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tengok lebih kurang dalam tempoh 10 minit, ya. Lebih kurang begitulah. Maka kalau lebih daripada itu, maka wajiblah ia sembahyang semula, kan? Demikian juga kalau dia memijak najis yang kering ataupun najis yang basah dan tidak diceraikannya dengan segera, maka wajib juga dalam kumpulan masalah ini dia sembahyang semula. Dia begitu, ya. Sebab kena najis ni bukan membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, tapi dia mutanajis. Kalau lambat dia ceraikan najis tu, sama ada najis tu najis kering atau najis basah, mana dia tak istinja cepat, maka dia juga wajib sembahyang semula.
Tapi kalau dalam tempoh sebagaimana peristiwa Dzul-Yadain tadi, maka dia boleh sambung sahaja sembahyang dia. Itu sebagai penopok tambahan daripada itu, ya. Dan kalau seorang tu dia tertinggal sunat hai'ah, maka tidak ada apa-apa yang dituntut supaya dibuat jika dia tertinggal perkara ini, ya. Dan kalaulah dia meninggalkan atau dia tertinggal, dia meninggalkan atau dia tertinggal, ayat kebanyakan orang dia cakap tertinggal je, tapi tidak, sebenarnya dia tertinggal atau dia meninggalkan sunat ab'ad. Maksud di sini sama ada dia terlupa atau sengaja. Kalau tertinggal, itu terlupa. Kalau dia meninggalkan sunat ab'ad qunut contohnya, itu maknanya perbuatan menyengajakan, dia sengaja tinggal, maka dia disunatkan sujud sahwi sebelum dia memberi salam. Atau paling kurang maknanya lepas salam pun dia dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita tengok lagi dalam perbincangan ini. Apa pula jadi kalau orang yang tidak mengambil perhatian tentang tertib ini? Misalnya dia syak pada meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad, timbul syak pada meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad. Misalnya dia syak sama ada dia sudah membaca qunut atau belum. Dia syak sama ada dia ini sudah membaca doa qunut ataupun belum. Atau adakah dia sudah membaca tasyahud awal, atau orang kita juga kata sebagai tahiyat awal, atau belum. Ini satu perbincangan, ya. Sembahyang subuh pagi tadi katakan syak qunut baca ke tidak? Kalau sembahyang berjemaah selamat banyaklah. Tak, kita bergantung pada kapten kat depan tu, kepala dia. Tapi kalau sembahyang sorang-sorang, dalam sembahyang sorang-sorang lambat pula. Dan kita gini, dia syak. Ataupun tasyahud awal dalam sembahyang yang melebihi 2 rakaat, sembahyang maghrib, isyak, dan juga 2 sembahyang yang tidak berbunyi bacaannya, iaitu sembahyang zuhur dan asar, sembahyang sirriyah. Macam mana jadinya? Ya. Jadi kalau dalam keadaan ini, kita perhatikan dia bagi satu lagi contoh. Misal memindahkan rukun qauli kepada yang lain daripada tempatnya. Dia memindahkan rukun qauli. Rukun qauli ini rukun bacaan yang 5. Tapi jarang berlakulah 2, yang pertama awal dan yang akhir, iaitu takbiratul ihram dan salam ni jarang berlakulah, pindah. Takkan Assalamualaikum warahmatullahi. Itu berat tu. Itu bakal menanti 4 takbir. Apa dia bakal menanti 4 takbir? Bakal menanti nak disolat jenazah kan? Sebab Nabi pernah beritahu orang yang tak minat dengan ilmu ni, ya, lebih kurang begitulah orang makon, ya, tak mau cari ilmu, terus nak berada dalam keadaan jahil, elok ditakbirkan 4 kali je. Sebenarnya orang ni orang dah mati. Orang yang tak minat dengan ilmu ni orang dah mati sebenarnya, ya. Jadi nak ceritakan yang ini tuan-tuan, iaitu perkara yang dituntut sujud sahwi sebenarnya, walaupun kita ada bincang satu ketika dulu. Tapi kerana ini dia merangkumkan dalam masalah perkara-perkara yang tertinggal atau dia meninggalkannya, itu termasuk dalam perbincangan tertib. Dahulu kita bincang tidak dalam perbincangan tertib. Itu kita kena faham. Ada masa Fatihah dibincang dari aspek tajwid, ada masa Fatihah dibincang dari aspek fiqh.
Itu maksud saya. Fatihah juga, tapi skop perbincangan tu agak berbeza. Yang ini tentang perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi. Itu yang dia bagi misal. Misalnya dia meninggalkan qunut dalam sembahyang subuh, dia meninggalkan tasyahud awal dalam sembahyang zuhur, ya, ataupun dia syak, dia ni dah buat atau belum qunut, ataupun dia ni syak, adakah dia sudah membaca tasyahud awal atau belum. Sama ada dia tinggal atau dia syak. Itu poin dia. Sama ada dia tinggal betul-betul dua daripada sunat ba'd ini, iaitu qunut dan tasyahud awal yang sedia maklum dan ma'ruf kepada kita, ataupun dia syak. Itu dua-dua tu kalau dia berlaku keadaan begitu pada orang yang sembahyang, maka dia dituntut melakukan sujud sahwi sebagai memenuhi tertib dan adab sembahyang. Tertib dan adab sembahyang. Dan kalau dia pindahkan rukun qauli kepada yang lain daripada tempatnya, misalnya dia memindahkan Fatihah kepada rukuk, atau dia memindahkan tasyahud akhir kepada duduk antara dua sujud, ini semua dituntut dia melakukan sujud sahwi. Dia pindah rukun qauli. Itu dalam perbincangan ini. Dan apa pula misal kalau dia melakukan sesuatu dengan sebab lupa, yang mana jika dilakukan perkara itu dengan sengaja, maka ia membatalkan sembahyang. Ini boleh. Kalau dia buat sesuatu dengan sebab lupa, yang mana jika dilaku perkara dengan sengaja batal, tapi kalau tidak dengan sengaja sebab lupa, maka dia juga dituntut sujud sahwi. Ini jarang kita dengar. Contoh, dia memanjangkan rukun yang pendek. Ini menyalahi tertib kan? Dia memanjangkan rukun yang pendek lebih daripada kadar membaca tasbih yang disunatkan padanya, iaitu i'tidal atau duduk antara dua sujud dengan sebab lupa. I'tidal ni rukun pendek, duduk antara dua sujud rukun pendek, tapi dia panjangkan rukun pendek. Sebab itu sebagai orang yang mengikut ijtihadiyah al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka kita kena tahu yang mana rukun pendek. Bukan banyak, dua je. Yang lain tu makna bukan rukun pendek. Tapi kalau rukun pendek itu dia panjangkan. Panjang ni lebih daripada kadar membaca tasbih yang disunatkan padanya. Kalau i'tidal tu tasbihnya apa dia? Rabbighfirli, doa, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Dia panjang lebih pada itu. Maka dia, kalau sengaja dia buat, batal. Tapi kalau kerana lupa, tak sengaja, sujud sahwi. Ataupun dia baca duduk antara dua sujud ni, perbuatan tu lebih lama daripada sujud. Satu yang kata panjang ni, dia melebihi kadar tasbih. Satu lagi yang dia katakan panjang ni, dia melebihi rukun yang panjang. Kalau yang tidak, maka pasangan ukuran panjang ni ialah rukuk. Kalau duduk antara dua sujud, kadar ukuran panjangnya adalah sujud. Jadi mana-mana satu. Kalau yang tidak, apa dia tasbih dia? Sami'allahu liman hamidah. Itu baru bangun. Rabbana lakal hamd. Imam Syafi'i tidak ada waw. Dalam mazhab Syafi'i tidak ditambah waw. Walaupun hadis ada yang menggunakan waw, Nabi baca waw, tapi itu mazhab Hambali di antara. Syafi'i dia Rabbana lakal hamd saja. Orang kita ni kadang-kadang dia tak kira dah tu. Janji balik umrah apa yang Arab buat tiru lah. Orang kita ni kalau jumpa orang Arab ni macam jumpa ulama. Boleh makan kambing dengan Arab dekat United Kingdom sana, dah kira duduk dengan ulama besar. Padahal tengok-tengok Syiah, jumpa orang Iran. Dia kata, orang Arab jumpa orang Melayu tak pernah nak respect sangat pun. Cuma dia respect lah, dia kata orang Melayu ni kelebihan boleh faham Quran ni.
Saya kata dah, itulah kelebihan orang Melayu, tak faham Quran pun boleh baca Quran. Oh ya ke? Orang Arab faham Quran tapi tak berapa boleh baca Quran. Senyap dia. Ya, nak ceritakan inilah tuan-tuan, ya, bukan makna kita balik umrah tu, balik haji ke apa yang kita nampak orang Arab buat, maknanya itu kita kata mazhab lain. Dah, bukan begitu. Ya. Jadi kita kena faham di sini yang tidak tu Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Satu. Atau Samiallahu liman hamidah, itu baru nak berdiri. Rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Dia pakai bari atas. Boleh bagi depan mil'u, boleh bagi atas mil'a. Boleh, dua-dua sahih. Kalau diiktidal lebih panjang daripada kadar itu, sujud sahwi juga, kalau terlupa atau tak sengaja. Tapi kalau sokmo-sokmo gitu, apa sokmo-sokmo? Bukan somo tu kat New Zealand tu, sokmo-sokmo, selama-lamanya atau selalu-selalunya begitu. Selalu lain pula, mana selalu ni, makna immediate je dah. Semedangnya begitu. Kata orang Perak juga masuk. Tahu semedang? Tak faham lagi, tak faham. Angguk je lah. Dah jadi tabiat dia begitu. Allah bisa tegar biasa dah begitu caranya. Kalau dah begitu tegur, tak boleh, tak nak berubah, batal sembahyang. Jadi kalau orang tak mengaji, dia dengar perkataan batal sembahyang, bagi dia ini tak pernah dengar pun ustaz sebelum ni cakap dia. Ustaz ini garang je nampak. Asalkan menyalahkan dia je dia garang selalu. Kalau kata dia salah je, garang selalu. Inilah silapnya orang itu. Semua nak dibelai saja. Ya? Jadi kalau melebihi tasbih yang disunatkan padanya, atau bila dibandingkan dengan rukun panjang yang mengiringinya, yang pendek ini jadi lebih panjang, maka kalau sengaja dia buat, batal. Kalau tak sengaja, makna lupa, dia juga disunatkan sujud sahwi. Kalau perkara ini tidak diambil kira, makna seseorang itu tidak memperdulikan apa pengertian tertib di dalam sembahyang. Tertib ni kena ikut sebagaimana yang telah ditentukan. Nah, kalau kita tengok orang tua-tua dulu, dia marah anak cucu dia kalau duduk semacam, dia kata cuba tertib sikit duduk tu. Kan? Cuba tertib sikit duduk tu. Ustaz kat depan tu, kaki tu jangan duk belunjuk gitu. Contoh. Cuba jalan tu tunduk sikit macam kapal terbang nak mengiring. Orang tua-tua dia kat depan tu, dia jalan tunduk macam kapal terbang nak ke mana. Kapal terbang ke mana ke Datuk? Datuk selalu buat kapal terbang dulu. Contoh ni. Itu istilah yang diguna pakai untuk menunjukkan adab. Jadi tertib ni menyalahi adab, maknanya tak betul dari segi tertib. Kemudian yang kalau kita melakukan yang menyalahi tertib, kadang-kadang berlaku dalam bentuk kita syak pada bilangan rakaat. Mula-mula tadi tinggal sunnah abad, lepas itu syak sudah abad buat ke tidak. Lepas tu rukun letak rukun qauli tak kena tempat. Lepas tu tasbih pendek terpanjang. Ini semua benda-benda yang menyalahi tertib. Sujud sahwi belaka. Kemudian kalau syak pada bilangan rakaat, contohnya kalau dia sembahyang zuhur, kemudian dia syak, adakah dia sudah melaksanakan 4 rakaat atau 3 rakaat? Sembahyang zuhur 4 rakaat, tiba-tiba dia syak. Syak ni macam mana ya? Syak ni lebih pada kuat, kita yakin sesuatu tu. Misalnya kita tengok ada seorang mengintai dekat tempat kereta kita dah syak sesuatu. Dah gitu ya, syak sesuatu berat pada mengirakan perkara tu. Itu cerita bahasa Melayu mudah lah. Ya.
Jadi dia syak sama ada dia sudah 4 rakaat atau 3 rakaat yang dilakukannya, maka ia hendaklah mengira bahawa ia sudah melakukan 3 rakaat. Kena ambil rakaat yang rendah, kena ambil rakaat yang kurang. Kalau kita ingat 3 ke 4, 3 ke 4 kira 3, 2 ke 3, 2 ke 3 kira 2. Maknanya kalau itu semayang 4 rakaat atau 3 rakaat, duduklah tasyahud awal. 2 ke 3, 2 ke 3. Tadi aku dah tasyahud awal ke belum? 2 ke 3, 2 ke 3 kira 2. Ya. Kalau semayang seorang, teruslah awak dengan real yang tak berapa tepat. Tapi kalau semayang berjemaah, mungkin ada orang belakang akan ingatkan, subhanallah. Kan? Tegur lah, bunyi nada tegur macam mana. Subhanallah, niat zikir dulu. Jangan pergi buat lagu pula. Subhanallah. Pula semayang tasbih tu pula pokok belakang. Lagu pun kalau matching dia tak kena, orang tak faham juga. Jadi dia kena buat mengira bahawa dia baru sudah melakukan rakaat yang kurang. Maknanya kalau 3 4 ambil 3, kalau 2 3 ambil 2, kalau 1 2 ambil 1. Satu janganlah dah. Satu pun syak. Ini sahih dah 3 hari tak mandi baru masuk semayang. Atau baru lepas silap cakap dengan bertua. Itu yang sampai rakaat semayang pun terlupa tu berapa. Dan mengerjakan 1 rakaat lagi, atau ia semayang subuh kemudian syak, adakah sudah 2 rakaat atau 1 rakaat yang dilakukannya, maka ia hendaklah mengira bahawa ia sudah melakukan 1 rakaat dan mengerjakan 1 rakaat lagi. Terpaksalah 2 kali kunut pun 2 kali kunut dan nak buat apa. Kalau seorang, maknanya betul sangatlah dia tu. Kalau berdua, mungkin orang yang seorang lagi boleh tegur. Ini yang kata berjemaah itu barakah. Itu kalau syak rakaat. Ambil rakaat yang kurang. Bila dah tambah, sebelum salam lakukan sujud sahwi. Apa contoh sunat bagi makmum sujud sahwi? Kerana imam meninggalkan sesuatu daripada sunat ab'ad, atau imam memperbuat sesuatu yang disunatkan sujud sahwi. Dia datangkan contoh yang menyalahi tertib lagi dalam kitab kita ni. Dia kata misalnya imam itu meninggalkan kunut dan imamnya tidak sujud sahwi. Imam tinggal kunut subuh. Dia lebarkan perbincangan daripada munfarid semayang seorang diri kepada contoh semayang berjemaah yang mempunyai masalah yang sama. Walaupun kita akan bincang panjang lebar nanti tentang semayang berjemaah, tapi ini dikaitkan sebab kesalahan tu sama, cuma situasi tak sama. Imam meninggalkan kunut dan imam tidak sujud sahwi, maka sunat bagi makmum sesudah imam itu memberi salam, maka dia sujud sahwi sebelum dia sendiri memberi salam. Imam lupa baca kunut subuh tadi, dan imam lupa pula sujud sahwi. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, apabila kita teringat yang kita tertinggal mana-mana sunat ab'ad, maka duduk tasyahud akhir kita itu disunatkan duduk secara tasyahud awal. Duduk antara 2 sujud punya style yang dinamakan duduk iftirash. Duduk iftirash, Dan dia duduk iftirash, duduk antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal ni, tapi dia membaca bacaan tasyahud akhir. Sampai habis dah, sampai innaka hamidum majid, tak tambah ya muqallibal qulub dan sebagainya. Lepas tu dia lakukan 2 kali sujud sahwi, dengan sekali duduk antara 2 sujud sahwi. Bila dia duduk akhir tu, barulah dia duduk tawarruk ataupun duduk bersimpuh gaya tasyahud akhir. Itu peraturan dalam mazhab Syafi'i telah tentukan begitu.
Jadi sebelum dia bagi salam, dia lakukan sujud sahwi. Ataupun dia bagi contoh lagi yang menyalahi tertib ni, imamnya itu syak pada bilangan rakaat dan dia tidak sujud sahwi, maka sunat bagi makmum sesudah imam memberi salam, dia sujud sahwi sebelum dia sendiri memberi salam. Syak pada bilangan rakaat. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i yang diketengahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, maka menghukum sunat untuk kita berlafaz pada niat. Sebab bila kita lafazkan dengan sendirinya, bila di sini disebut, dia akan tangkapnya di sini. Oh, aku sekarang ni sedang sembahyang maghrib. Ya. Oh, aku sekarang ni sedang sembahyang subuh. Ingat nanti doa kunut. Dan sebab itu sebelum azan pun maka sunat dibaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditasbih dulu. Sebab bila dia bertasbih tu, itu ruang untuk dia ingat. Cuba kalau pergi-pergi terus azan ni, itu yang subuh tak ada as-salatu khairum minan naum, tak ada. Jadi ini tempat yang mana kalau imam tidak sujud sahwi, makmum disunatkan juga melakukan sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ini perkara muwafaqah pada memperbuat dan tidak muwafaqah pada meninggalkannya. Itu dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi adalah muwafaqah pada memperbuatnya. Maknanya kena bersama-sama buat. Kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau makmum tak buat, batal kalau tidak mufaraqah. Dan tidak muwafaqah pada meninggalkannya. Maknanya tidak sama hukum dia. Kalau imam tinggal, makmum mesti tinggal. Tidak, makmum tetap sunat sujud sahwi. Itu maknanya sujud sahwi muwafaqah pada memperbuat dan tidak muwafaqah pada meninggalkannya. Termasuk orang masbuk. Orang masbuk tak tahu benda, dah gitu masuk rakaat kedua, tiba-tiba imam rakaat akhir, imam lantak sujud sahwi. Makmum kata, apa salahku? Tak ada dia kata gitu batal dah. Tapi mana apa salahku? Salahmu semaya lewat. Nak raya kamu, mukamu semua. Kalau soft belakang tu macam ada nama mu situ. Ya? Kalau semayang dalam guruk, dia kata tulis nama atas batu. Tulis nama kat situ. Kalau lewat ni memang tak ada muka lain. Jadi makna dia walaupun dia masbuk, tiba-tiba rakaat itu imam buat sujud sahwi. Bagaimana makmum yang masbuk? Wajib buat. Wajib. Sebab sujud sahwi muwafaqah pada memperbuat. Maknanya berserta, bersama-sama pada memperbuat imam dan makmum. Walaupun makmum kata, apa salahku? Ini bukan masalah salah, masalah hukum, kamu kena ikut. Dan tidak muwafaqah pada meninggalkannya. Imam tinggal, ni makmum sunat juga buat. Nombor satu, mungkin masa imam nak terjun terus ke sujud tadi, tak ada makmum tegur subhanallah, maka imam tak ingat. Ya. Ataupun ada makmum tegur subhanallah. Imam ni dia jenis tak sensitif. Ya. Alert tu tak ada, tak sensitif. Dia ingatkan makmum kata subhanallah ni, agaknya ni makmum tak betul ni, seorang ni tasbih kuat ni. Allah, tak ada. Kita kalau semayang berjamaah, suara bunyi kuat dia tu. Dia Datuk pernah tengok tak ada orang semayang, satu ruang semayang tu suara dia, dah ada suara tak sedap. Ya. Tak sedap tu satu. Lepas tu bunyi suara macam macam orang nak nazak je. Allah Sami Allah Allah, macam orang nak mutah pun je. Atah ini Saman macam apa, saya nak buat puasa je kalau kat berak tu. Ada pesen orang macam
dia jenis jarang campur orang. Bila dah penceng baru nak tukar baju, maka banyak peraturan tak faham. Dia jadi gitu. Ada, saya ada jumpa orang macam tu, tapi tidaklah macam itu sangat, tapi sepupu macam itu. Ada. Kalau dia semayang Sabtu, kalau boleh saya lari pada dia. Sekarang rosak aku punya semayang kan. Acik, marah engkau pun satu hal. Ya. Allah. Usalli fatar maghribi. Kita kata Morocco tadi. Maghribi. Mana ada panjang maghribi itu? Orang lafaz niat, dia lafaz niat, orang betul dia salah. Pernah dengar tak? Usalli fardal maghribi. Panjang no. Maghribi ni Morocco. Orang nak maghrib. Alah ustaz, bukan masuk semayang lagi pun. Apa yang nak besar-besarkan benda macam ni? Saya kena besar-besarkan benda yang kecil. Sebab kalau saya tak besarkan benda yang kecil, orang akan memperkecilkan benda yang besar. Saya kena besar-besarkan. Sebab Tuan boleh kata apa nak dibising-bisingkan sangat. Ayat Tuan tu keluar sebab dulu orang tak besarkan benda yang kecil ni. Main atas semayang je cukup. Tak boleh gitu. Orang dulu tak kisah sangat. Bukan orang semua orang dulu lah. Kau betul baca Fatihah ke kau tak betul, yang penting kau semayang, dia kata. Nampak? Budaya yang penting kau buat. Budaya itu. Tarawih 8 ke 20. Tak usah duk bincang 8.20. Itu jam 8.20 dia kata. Yang penting dia semayang. Mana begitu? Yang penting dia semayang. Keluar pula isu 8 lama, ada tazkirah lagi. 20 pendek macam jadi Chaplin. Baik 8. Anda bincang atas hujah apa? Atau hujah kepala otak anda sendiri, logika akal anda. Ini bukan masalah 8 panjang 20 pendek. Bukan masalah nak selit tazkirah atau tidak. Ini masalah hukum. Kitab duk sebut dah, Anda Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, tarawih tu 20 rakaat cukup. Tak usah bincang lah baca panjang ke baca pendek ke. Yang penting baca betul. Bukan masalah baca panjang baca pendek, baca betul. Panjang pun baru dah tak betul, baru kita soalkan. Pendek pun betul, alhamdulillah. Pendek pun tak betul, la haula wala quwwata illa billah. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Itu betul. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, itu tak betul. Dia hafal ustaz. Hafal aku bersepel buat apa? Kau bersepel. Tu kena senapan gajah dalam tu bersepel. Tak, tuan-tuan faham tak apa yang saya cakap ni? Jangan betulkan TV tuan-tuan. Tuan-tuan memang mengikuti saluran yang betul. Memang betul dah ni. Jadi sunat bagi dia sujud sahwi. Kalau imam tertinggal atau meninggalkan sunat ba'd tu, maka makmum, kalau imam tak sujud sahwi pun makmum disunatkan sujud sahwi. Itu apa dia? Sujud sahwi. Baik. Apa pula hukumnya? Salah orang yang meninggalkan tasyahud awal. Sekarang kita sedang mendalami mazhab kita. Apa hukum orang yang meninggalkan tasyahud awal atau tahiyat awal, dan dia berdiri, maknanya terus berdiri rakaat ketiga, tak buat tasyahud awal, kemudian dia duduk kembali untuk membaca tasyahud awal itu. Faham tak masalah tu? Dia terlupa, dia tertinggal tasyahud awal, lepas tu dia berdiri. Apa makna berdiri? Lepas paras rokok. Itu makna berdiri. Lepas paras rokok, itu makna berdiri. Lepas tu dia duduk balik untuk membaca tasyahud awal.
Ya. Jadi jika dia ni berdiri dan telah sampai kepada perenggan harus dia membaca Fatihah, makna berdiri betul, tulang belakang dah lurus. Sampai dah had dia mula A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah sampai had dia nak baca Fatihah dah. Ya. Walaupun keadaan dia ni lebih dekat kepada berdiri daripada rukuk. Maknanya dia menghala ke berdiri daripada rukuk, atas pada rukuk. Ya. Atau keadaannya sama tengah di antara keduanya. Atau keadaannya sama tengah di antara keduanya, antara rukuk dengan berdiri. Sama tengah antara keduanya. Maka batal sembahyang dia kalau dia turun semula untuk membaca tasyahud awal. Dulu bincang rukun, ini bincang sunat arba'ah. Tadi sebelum ni bincang isu sujud sahwi. Sujud sahwi ni yang akan melengkapkan sunat arba'ah yang tertinggal. Semua benda yang berbeza tuan-tuan ya. Ada satu orang dia SMS saya, tanya bab ni lah. Dia kata ada satu pelajar pondok, dia tanya kawan dia, kawan ini baru belajar pondok tajuk semayang ni, semayang berjemaah. Dia kata imam ni bangun rakaat kelima. Imam bangun rakaat kelima, maknanya terlebih. Lepas tu ada jemaah ni tegur subhanallah. Baik, apa jadi kalau imam ni duduk setelah bangun rakaat kelima? Maka kawan dia yang baru belajar tajuk ini di pondok, kawan dia kata batal. Maka dia tanya dalam SMS tu, betul ke ustaz? Bukan tanyalah ustaz, itu tanyalah tu lah. Dia tanya, betul ke ustaz? Dia tanya. Saya tak jawab lagi, sebab masa tu tengah ada hal lain. Baik, jawabnya tak batal, sebab itu dah lebih perenggan rakaat. Mana dia semayang 5 rakaat? Tapi yang ini ni tadi, dia bangun rakaat ketiga. Dia tinggal tasyahud awal, dia bangun rakaat ketiga, lebih menghala berdiri atau antara keduanya lebih pada rukuk. Itu maksud dia. Lepas tu dia duduk. Dia duduk tu, satu mungkin ada Pak Syekh mana kata tegur subhanallah di belakang. Jadi yang kawan ni pantang kena tegur, dia pun tuk duduk. Atau tak ada langsung Pak Syekh tegur, dia teringat dia tuk, dia duduk balik. Ada tak jadi lagu tu? Boleh jadi. Kalau yang ini dia duduk balik batal. Kalau dia bangun rakaat ketiga, dia duduk balik batal. Tapi kalau dia bangun rakaat kelima, dia duduk balik tak batal. Tak batal. 3 ni masih dalam bilangan rakaat, 5 tak ada. Makna 5 ni benda salah, 3 ni masih benda betul. Cuma buat tu tak betul. Dia dah nampak Panadol lonjong lah. Ini nama belajar. Kalau dengar ceramah lain, kan? Batal kalau dia duduk setelah dia bangun rakaat ketiga, dia duduk balik, batal. Oleh itu apabila dia meninggalkan tasyahud awal dan dia sudah mulai hendak berdiri hingga melepasi had rukuk, maka haram ke atasnya kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal, kerana dia telah memasuki rukun yang lain. 3 tu adalah bilangan rukun, 5 bukan bilangan rukun. Faham tak? Dia dah memasuki rukun yang lain. Tetapi jika perbuatannya kembali duduk itu dengan sebab lupa atau jahil, nikah lupa atau jahil, akan hukum haramnya, maka tidak batal sembahyang dia pula. Kalau kerana lupa, tidak batal sembahyang dia. Tapi awak lupa, makmum belakang mana tahu awak lupa atau tidak? Mungkin makmum belakang anggap awak jahil saja. Sebab lupa ni tidak ada petanda. Ada petanda ke lupa?
Tapi bila lupa tu keluar huruf L kat dahi, macam Ultraman. Nak habis je masa ni, lip-lap lampu kat dada tu. Kalau ada lampu elok jugalah. Bagi sarung bagi Pak Imam baca. Waladhdallin, dia bunyi macam tu. Macam lebih orang naik lift. Tak sampai 6 harakat dia bunyi. Saya rasa mungkin imam akan semakin mahir, ataupun tak ada orang nak jadi imam. Kena ada lampu ajaib tu. Atau 6 harakat dia bunyi lain. Kurang pada 6 bunyi lain. Lebih pada 6 bunyi lain. Reka lah, siapa? Tak ada orang nak reka lagi inovasi ni Datuk kurang pada 6, oi tak cukup. Bunyi suara Ustaz Rusdi lampu tu, pinjam suara saya. Kalau lebih pada 6, oi terlebih, cakap je. Tak ada. Ustaz ni tak ada modal kan, saya bukan nak cerita kenapa bab ni tak ada inovasi ke arah itu. Datuk boleh buat kan. Sampai sekarang orang nak bagi salam mudah malas dah. Loceng pula bagi salam. Bel. Assalamualaikum. Pula rupanya loceng bagi salam. Orang dah malas dia nak baca doa naik kenderaan. Sebab cucuh je dekat lighter tu ada pula alat sekarang ni. Subhanallazi sakhkhara lana hadha. Dia bunyi. Elok pula si driver tu tadah tangan. Kita kalau cucuk tempat lain, tak naik kereta pun si jahil ni tak ada tangan juga rasanya. Ini cerita doa naik kenderaan ni. Tuan-tuan tahu tak Nabi macam mana? Dia bila dia musafir, dia naik apa-apa kenderaan, itulah doa dia baca. Di antaranya Subhanallazi sakhkhara lana hadza, sampai habislah. Lepas tu Nabi tengok langit dan Nabi senyum. Sunnah. Tak usah tanya lah pasal apa Nabi tengok langit. Awal Nabi senyum sebelah kiri lebih bibiak mereka, ataupun lebih sebelah kiri sebelah kanan tu tak. Yang penting Nabi bila dia naik kuda ke naik unta ke, dia akan tanda tangan baca doa tu tadi. Lepas tu dia sapu muka, dia tengok langit, dia senyum. Itu sunnah. Sayyidina Ali tengok menantu dia. Sayyidina Ali tengok Nabi naik kenderaan, baca doa. Lepas tu tengok langit senyum, Sayyidina Ali pun buat. Tanpa ada tanya apa pun. Sebab Rasulullah buat. Lepas ni, buatlah. Naik wajah, start enjin dia kata sebelum start enjin, baca doa Subhanallazi sakhkhara lana, baca lepas malam dulu. Sapu muka, lepas tu tengok langit. Jangan orang sebelah pula komen. Bang, lain dia ni. KWSP dah tukar nama belum? Siapa pula pergi? Orang kita lain tu pun terlihat panjang. Jangan lupa bang. Sampai begitu perginya. Lepas ni, itu sunnah. Bila naik kenderaan, baca doa, sapu muka, tengok langit, senyum. Nak bersikal pun ya, mountain bike pun sebelum kayuh tu ya. Tapi janganlah pakai seluar pendek baca doa gitu. Tengok, baca doa, tengok langit, senyum. Naik motor pun begitu, walaupun motor kapcai ya, tandang 5 kali baru start. Tengok langit, senyum. Allah. Itu begini. Apa tadi? Lupa. Petanda lupa ni tak ada. Tak ada petanda lupa ni. Ya? Petanda nyanyuk ada. Dah, nyanyuk ada. Baik. Kalau dah kerana sebab lupa ataupun sebab jahil akan hukum haramnya. Jahil ni kita tebak sendiri sebenarnya. Allah tidak lahirkan hamba dia bodoh turun itu. Dia bagi akal untuk kita fikir. Allah selalu seru, wahai ulul albab, wahai mereka nak memikir, apakah kamu tidak berfikir? Jadi
Jadi maknanya zahir ni sebenarnya kita tempah sendiri. Kalau ada pengajian kita tak datang, itu maknanya kita tempah budaya itu. Sedangkan apa ni, majlis-majlis ilmu ni satu kewajipan, bukan satu kesempatan. Ya? Atau jika dia baru saja hendak berdiri, kemudian dia duduk kembali untuk membaca tasyahud. Atau jika ia baru saja hendak berdiri, belum berdiri, baru duduk, baru nak lonjak, berdiri itu, kembali ia duduk untuk membaca tasyahud, maka tidak batal sembahyang dia. Dengan izin kita lakonkan sikit ada tu, ya. Kalau tidak orang tak nampak. Macam mana, ya? Rokok, ya. Nak ada mana ni? Ada sana. Tapi ini bukan kiblat, ya. Apa? Bangun daripada sujud yang kedua. Bangun daripada sujud kedua, yang kata lebih pada had berdiri, mana dia dah bangun. Kalau rokok begini, dia dah lebih, dia dah begini dah, antara rokok dan berdiri lebih. Tiba-tiba dia duduk balik, batal. Dah sampai begini dah. Nampak tu? Dah lebih pada rokok, kan? Ataupun dia dah berdiri, dia nak turun balik, batal. Tapi kalau dia baru hendak berdiri, dia tolak, lepas sujud dia baru duduk balik. Baru hendak berdiri, duduk balik. Itu baru hendak berdiri. Kalau baru hendak berdiri tidak batal. Tapi kalau atas daripada rokok ke hala berdiri, duduk balik setelah bangun untuk rakaat ketiga yang belum sempurna, jatuh batal. Ya. Baik, orang yang macam tadi, dia baru hendak berdiri, nak menghala ke arah rokok, lepas tu dia duduk, orang yang macam ini dia disunatkan sujud sahwi. Ya. Dan hukum sembahyang salah orang yang meninggalkan qunut, meninggalkan qunut dan dia sujud, kemudian dia berdiri kembali, untuk membaca qunut. Jangan dia cerita ni. Orang yang meninggalkan qunut dan dia sujud, kemudian dia berdiri kembali untuk membaca qunut. Sebab itulah kalau kita nak tegur subhanallah pun kita kena tahu siapa orang yang kita nak tegur tu. Ya, adakah dia ni imam ad hoc, kerana imam besar sampai imam kecil semua balik kampung belaka, tinggal imam ad hoc. Dia pula pagi tu dressing nalar, tak kata orang India, nalar punya dressing, dengan pakai jubah dia, tanda harga pun lupa buka lagi. Ya, orang kalau kata jubah ni memang kena tolak jadi imam lah. Pakai serban pula, cantik punya serban, sahih, mesti kena tolak jadi imam punya. Ya? Tapi bukanlah makna bila kena tegur macam tu duduk sembahyang pakai t-shirt panjang. Nah, jadi dia sujud. Kalaulah dia ni sujud, iaitu dia telah meletakkan semua anggota sujud di tempat sembahyang, maknanya tulang itu sudah berada di bumi, walaupun dalam keadaan belum tetap, belum tamakninah lagi, ya, maka batal sembahyang dia. Dia dah sujud 7 anggota, tiba-tiba dia bangun balik untuk baca qunut, batal. Ya. Tetapi apabila jika dia belum meletakkan semua anggota sujud di tempat sembahyang, kemudian dia berdiri kembali, maka tidak batal sembahyang dia, kerana dia belum lagi memasuki apa yang dikatakan rukun yang lain.
Atau jika perbuatannya kembali berdiri itu dengan sebab lupa atau jahil akan haramnya, maka tidak batal sembahyangnya. Tidak batal sembahyang dia. Ini pun satu lagi ceritalah, maknanya bila dia dah hala ke sujud tapi belum 7 tulang. Tulang ke-7 tak sampai lagi kepala. Dah, perut, jari, jemari kaki dah sampai, lutut dah tentu sampai, 2 tapak tangan dah tentu sampai, kepala belum lagi. Maka dia bangun. Itu nak tengoklah kalau dia bangun tu macam mana keadaan dia. Maka orang yang macam ni maka tidak batal sembahyang. Yang batal macam mana? Kalau 7 anggota tetap kecuali 2, lupa atau jahil. Lupa atau jahil. Itulah lupa kena diubati penyakit itu. Jahil juga wajib diubati penyakit itu. Kalau tidak dia akan memberi impak maksimal kepada ibadah solat kita. Baik. Adakah wajib ke atas makmum kembali mengikut imamnya melakukan sesuatu yang telah tertinggal? Soalan dia, adakah wajib ke atas makmum kembali mengikut imamnya melakukan sesuatu yang telah tertinggal? Ini dia ada pecah kepada beberapa perbincangan. Wajib tak makmum ikut imam? Sebab kerana kita makmuman tadi, wajib kita ikut tak? Jadi dia pecahkan masalah ini. Makmum wajib mengikut imamnya kembali melakukan sesuatu yang telah tertinggal kecuali dalam 2 perkara. Kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, imamnya tersalah mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya, iaitu seperti imam itu sudah berdiri betul. Imam sudah berdiri betul, kemudian dia kembali duduk kerana membaca tasyahud awal. Maka makmum tidak harus mengikut imamnya, iaitu kembali duduk. Bahkan wajib dia terus berdiri. Wajib dia terus berdiri jika ia sudah berdiri. Atau ia masih duduk, maka ia wajib berdiri, jangan duduk mengikut imamnya. Kemudian ia menentukan sikapnya. Dia melibatkan sikap ni, kita punya stand macam mana, iaitu sama ada dia nak niat mufaraqah, maknanya berpisah, bercerai, ataupun dia menanti imamnya berdiri dengan anggapan bahawa ini baru datang sangka baik. Dengan anggapan bahawa maknanya sangka baik, imamnya itu terlupa, tetapi adalah lebih aula, lebih baik dia berniat mufaraqah. Sebab itu mufaraqah ni bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu tindakan yang negatif apabila kita bermufaraqah dengan imam. Baik, saya ulangkan masalah ini supaya tuan-tuan nampak lebih jelas. Satu orang semayang, imam dah bangun rakaat ketiga, tiba-tiba imam duduk. Faham? Imam bangun rakaat ketiga, tiba-tiba imam duduk. Ini masalah semayang berjamaah ni. Dengan mengambil kira faktor terlupa tadi. Mengambil kira faktor terlupa, sini baru boleh pakai sangka baik. Kalau imam duk baca ihdinas siratal mustaqim, sangka baik benda kok. Terang lagi bersuluh. Sangka baik benda. Apa khabar ini mayit? Iya ke baik? Tak pernah pun nampak sembahyang mat. Pergi pasar pagi Ahad, Encik pada suruh pendek je. Nak dijawab baik ke? Kawan tanya saya, Ustaz, Michael Jackson baik tak? Michael Jackson pula MJ. Yalah, kita doakanlah sekurang-kurang bertambah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tambah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam doakanlah. Doa tak salah. Abang ni pun marah, panggil Michael, panggil Mikhail. Ya. Marilah kita hadiahkan Fatihah padanya. Satu benda yang tidak menyalahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya baca hadis tadi di kuliah subuh. Orang-orang Islam ni walau ada sekecil-kecil iman, dah dibenam dalam neraka Allah, Allah dengan sifat Maha Pemurah akan mengeluarkan. Itu penting adil walaupun sebesar darah iman. Jadi kalau imam dia duduk, makmum dia ada dua pilihan. Satu, terus berdiri. Walaupun imam duduk, aku ada pendirian aku sendiri. Dia tetap berdiri. Lepas tu dia niat mufaraqah. Ya. Jadi yang kedua, dia tunggu imam. Dia berdiri juga, jangan duduk. Ya, ini yang dikatakan jangan duduk mengikut imam. Dia teruskan berdiri dengan anggapan imam terlupa. Maka dia tunggu imam naik balik setelah imam selesai tasyahud awal dia, dengan anggapan imam terlupa. Tapi yang lebih aula dalam masalah ini, lebih baik berniat mufaraqah. Sebenarnya berjemaah, imam lupa baca tasyahud awal, imam berdiri rakaat ketiga, makmum pun berdirilah rakaat ketiga. Lepas tu imam tersedar, dia pun duduk, makmum jangan duduk. Pilih dua, mufaraqah, teruskan sembahyang, tidak lagi mengikut imam, atau niat baik, sangka baik, ingat imam ni mungkin terlupa, berdiri saja tunggu imam habis tasyahud yang dia nak buat juga tu, lepas tu sambung balik. Baik. Takdirnya imam tak sujud sahwi, maka makmum disunatkan juga sujud sahwi atas dasar sujud sahwi ini ya mufaraqah pada memperbuat dan muwafaqah pada memperbuat dan tidak muwafaqah pada meninggalkan. Wallahu a'lam. Perbincangan akan diteruskan untuk siri yang berikutnya. Yang baik daripada Allah, sila kita masih sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.